Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Terutamanya marilah kita bersyukur kepada Allah kerana Allah Subhanahu wa taala masih memanjangkan usia kita. Malam ini dipertemukan oleh Allah. Mudah-mudahan keberadaan kita pada saat ini di antara ibadah yang diterima oleh Allah, yang dimuliakan ahli jawatan puasa masjid ini di atas usaha keras kalian untuk mengimarahkan rumah Allah. Didoakan ianya di antara ibadah yang akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala kelak. Seterusnya, para hadirin, para hadirat tuan-tuan, ibu-ibu yang dimuliakan, terus kita masuk pada bicara kita malam ini. Terlebih dahulu kita ingin menyingkap hasil daripada bicara kita yang lepas, iaitu kita telah sama-sama melihat beberapa sifat pemilik hati orang beriman. Hati orang beriman itu ada tanda-tandanya. Di antara sifat yang telah dikemukakan oleh pengarang kepada kita, yang pertama, menerima di atas kebenaran. Yang kedua, suka akan kebenaran dan dadanya sentiasa lapang untuk agama Islam. Yang ketiga, ia menyaut seruan keimanan dan ia suka imannya sentiasa bertambah. Manakala yang keempat, at-tadhakkur, ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita meneruskan bicara kita malam ini, iaitu pada sifat yang keempat, at-tadhakkur, ingat. Dahulu tuan-tuan kita telah melihat kenapa pengarang berbicara kepada kita tentang hati orang beriman. Kerana terlebih dahulu kita ingin melihat dan menilai diri kita. Adakah hati orang beriman itu ada pada kita? Bila berbicara tentang soal iman, secara dasarnya ianya merujuk kepada perkara dalaman. Walaupun begitu, ianya boleh dikesan, boleh dinilai melalui praktikal. Melalui hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala, wa qala alaihi salatu wassalam, "Idza ra'aitumur rajul ya'tadul masajid fashhadu lahu bil iman." Apabila kalian melihat lelaki yang seringkali berulang alik ke masjid, maka saksikanlah baginya dengan keimanan. Hadis ini menunjukkan kepada kita, sekiranya kita melihat kawan kita, sahabat kita seringkali datang ke rumah Allah, baik masjid ataupun surau, maka kita hanya bersangka baik sahaja, dia telah dikurniakan keimanan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Menunjukkan kepada kita iman itu boleh dinilai melalui praktikal. Kita sambung bicara kita tuan-tuan, iaitu pada sifat yang keempat, at-tadhakkur, ingat. Di antara pemilik hati orang beriman, iaitu ia ingat. Ingat apa tu? Wal insanu yansa walakin sahibal qalbi salimi yatadhakkar. Dan manusia biasanya lupa. Dan ada pun pemilik hati yang sejahtera, hati orang beriman, ia ingat, yakni ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, fayubsiru wa la ya'ma, maka dia melihat dan tidaklah ia buta. Apa yang dimaksudkan melihat kepada ungkapan pengarang? Kata pengarang di sini kita dapat lihat, iaitu pemilik hati orang beriman, ia sentiasa mengingati Allah. Mudah-mudahan kita di kalangan mereka tuan-tuan.
Okey, sebagai contoh, kita biasa tersasar melakukan dosa, tuan-tuan. Manakala Al-Quran menggariskan kepada kita, melihat kepada manusia secara kebiasaannya kita lupa, tanpa kita menyedari kita sedang melakukan dosa. Dan saat kita tersedar kita sedang melakukan dosa, tuan-tuan, apa yang perlu kita usahakan? Contoh, kita dah berazam, saya punya azam tahun 2023 ni tak banyak, cuma saya dah tak nak mengumpat orang. Bagus, tuan, azam kita tu. Saya dah tak nak lagi membawang, cukup-cukuplah membawang di Facebook ke WhatsApp group ke. Jadi saya punya azam itu tahun 2023. Okey, Tuan Haji, azam kita cantik. Jadi kita tengah berazam, yalah, benda ni dah lama, tuan-tuan, dalam kehidupan kita. Kita termumpat hajimat. Contoh aja hajimat. Kita termumpat hajimat. Bila kita tengah umpat, tuan-tuan, kita teringat, ya Allah, apa saya buat ni? Saya dah berazam, dah tak nak buat lagi. Kita teringat, tuan-tuan, apa yang perlu kita usahakan saat kita teringat kepada Allah Subhanahu Wa Taala jika kita sedang melakukan sesuatu yang bertentangan dengan agama. Kita lihat firman Allah, tuan-tuan, petikan daripada surah Al-A'raf. Kita lihat bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mengajar kita. Surah Al-A'raf, petikan daripada ayat 201, muka surat yang terakhir daripada surah Al-A'raf, juzuk yang ke-9. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, innal ladzina ittaqaw idza massahum ta'ifun minasy syaitani tadhakkaru fa idza hum mubsirun. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, apabila mereka dibayangi fikiran jahat, yakni melakukan dosa daripada syaitan, mereka segera ingat kepada Allah. Maka ketika itu juga mereka melihat, yakni kesalahan-kesalahannya. Ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala berbicara tentang perihal mereka yang bertakwa, iaitu apabila mereka dibayangi, dipengaruhi oleh syaitan buat dosa tadi, tuan-tuan. Yang pertama, dia ingat, apa ni? Astaghfirullahalazim, saya dah berazam, dah tak nak lagi mengumpat hajimat. Termengumpat. Yang pertama, ingat semula kepada Allah. Macam mana tu? Astaghfirullahalazim, Astagfirullah, iaitu kita memohon keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, maka saat itu mereka melihat, yakni kesalahan-kesalahannya. Kita dapat bayangkan, tuan-tuan, dosa yang sedang kita buat. Sebagai contoh, tuan-tuan, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis ini popular, hadis ini terkenal, tuan-tuan. Saya yakin tuan-tuan, ibu-ibu juga pernah mendengar tentang hadis tersebut, iaitu kelak akan dihadapkan seorang lelaki pada hari kiamat, yang mana ia datang dengan pahala solat, pahala puasa, pahala zakat, tuan-tuan. Maknanya datang dengan pahala yang banyak. Apa yang berlaku, tuan-tuan? Saya rekaskan penceritaan daripada hadis tersebut. Sesungguhnya dia pernah mencerca orang ini. Dia pernah mengatakan kepada orang ini, dia pernah melemparkan tuduhan kepada orang ini, dia pernah pukul orang ini, dia pernah membunuh orang itu. Tuan-tuan, dengan pahalanya yang banyak tadi, tuan-tuan, apa yang dia buat? Maka dia terpaksa mengagih-agihkan pahalanya tadi kepada individu yang pernah dia zalimi. Kita mengumpat hajimat, tuan-tuan. Hajimat akan datang pada hari kiamat, dia minta, kita terpaksa membahagikan pahala kita kepada dia, kita beri kepada dia. Jadi dia agihkan, lelaki tadi, tuan-tuan, dia agih pahala dia. Masalah apa tu? Iaitu pahalanya telah pun selesai, pahala dah habis, tuan-tuan. Manakala ada lagi orang yang meminta, datang meminta kepada dia, yalah, dia pernah nanya orang tu, tuan-tuan, orang tu bukan datang kepada dia, dia dah tak ada dah pahala nak beri. Jadi dia terpaksa menanggung dosa orang itu. Kebetulan, tuan-tuan, yang datang tu semua dosa besar-besar, dia tak layan dosa kecil, terpaksa menanggung dosa dia pula. Kemudian pada akhir hadis, bagaimana lelaki itu dihumban ke dalam neraka.
dicampak kepada dia dosa, kemudian lelaki tersebut dihumban ke dalam neraka. Jadi tuan-tuan, bila kita lihat hadis ini, kita dapat bayangkan, ya Allah, dosa, kemudian kelak pada hari kiamat, ya Allah, apa saya buat ni, saya dah berazam tak nak mengumpat lagi, tiba-tiba terngumpat hajimat, kelak hajimat akan datang pada hari kiamat. Bukan itu saja, dia akan minta kepada saya pahala yang saya buat di dunia, terhabis dah pahala saya terpaksa pula menanggung dosa dia. Tuan-tuan, ini melihat kepada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Saat itu orang beriman, dia akan ingat bila sedang melakukan dosa, kesan daripada dosanya, kemudian dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika itu. Lidzalika syara'a Allahu tadhkir. Demikian itu Allah telah mensyariatkan supaya kita ingat, supaya saya ingat, terutamanya kepada tuan-tuan, ibu-ibu, sama-sama kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita ringkaskan tuan-tuan. Amma ahlul qulubis saqimati fatarahum fi ghaflatin la yu'minun. Adapun pemilik hati yang sakit, beza tadi. Pemilik hati orang beriman tuan-tuan, ialah bila dia melakukan sesuatu, tuan-tuan, dia akan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Segera dia akan melihat kesan daripada apa yang ia usahakan. Adapun pemilik hati yang sakit, maka kamu melihat mereka itu berada di dalam kelalaian, tidak beriman. Beza golongan tadi, ingat. Pemilik hati yang sakit tuan-tuan, lain tuan-tuan. Ia berada dalam keadaan yang amat berbeza. Dia berada dalam kelalaian, langsung mereka itu tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ungkapan pengarang tuan-tuan, fa idza dzakarta ba'dal ghafilin 'anil akhirati farubbama yaqulu lak ajita litu'allimani al-islam al-yawm wa ana muslimun khairun lak. Kata pengarang, mungkin apabila kamu mengingatkan kepada sebahagian dari kalangan orang-orang yang lalai tentang hari akhirat, kita ingatkan tentang solat, kita ingatkan tentang aurat, kemungkinan dia akan berkata kepada kamu, kamu datang untuk mengajarkan kepada aku Islam pada hari ini, sedangkan saya ni seorang Muslim lebih baik daripada kamu. Saya tak kacau orang, walaupun saya tidak minta aurat, saya tak ganggu hidup orang, hati saya baik. Tuan-tuan, ini ungkapan biasa yang kita dengar. Betul ke? Apa yang dikatakan olehnya apabila kita mengingatkannya tentang Allah Subhanahu wa taala. Ini poin itu telah kita bicarakan dahulu tuan-tuan, saat kita pernah berbicara dahulu tentang iman semestinya terjemahkan melalui praktikal dan juga i'tiqad serta ungkapan. Iaitu kita juga telah berbicara tentang poin melihat kepada golongan yang berkata sesuatu tuan-tuan yang mana dikaitkan dengan hatinya, walaupun dia tak solat, dia tak zakat, dia tak puasa, tetapi hatinya baik. Kita pernah berbicara tentang perkara itu tuan-tuan. Terus kita pergi pada poin berikutnya, sifat yang kelima, pemilik hati orang beriman. Sebagai ulangan tuan-tuan, yang pertama, menerima kebenaran. Yang kedua, dia suka akan kebenaran dan dadanya sentiasa lapang untuk agama Islam. Yang ketiga, menyambut seruan keimanan dan dia suka imannya sentiasa bertambah. Yang keempat tadi, iaitu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang kelima, al-yaqin. Yaqin. Okey. Kita lihat bicara pengarang. Wa tara sahibal qalbi as-salim alladhi yatafakkaru wa yata'allamu wa yatadhakkar. Dan kamu melihat pemilik hati yang sejahtera, mereka yang berfikir dan dia mempelajari dan ia mengingati, sesungguhnya ia telah mencapai pada martabat keyakinan. Kejap. Apa tu? Pengarang nak cerita kepada kita tentang apa? Tuan-tuan, yang mana pengarang berkata di antara sifat pemilik hati orang beriman adalah dia yakin. Kejap, kami ada soalan. Yakin tentang apa tu? Tuan-tuan, yakin di sini adalah yakin dengan keimanannya. Yakin di sini adalah yakin dengan keimanan kita tuan-tuan. Dengan apa yang kita beriman hari ini, kita beriman kepada Allah yang tidak pernah kita lihat tuan-tuan. Kita yakin mengenai baginda Rasulullah SAW adalah seorang lelaki yang telah diutuskan oleh pencipta alam. Bagaimana kita terus ingin meyakini ataupun terus menambah keyakinan kita
melalui apa yang telah kita imani selama ini. Jadi kata pengarang, iaitu yang pertama dia mesti berfikir. Yang kedua ialah kita nak yakin, selain daripada kita berfikir, kita mesti mempelajari dan kita ingat, kemudian kita akan capai kepada martabat keyakinan. Kejap, macam mana tu? Macam mana kita nak berfikir? Maknanya fikir ni cukup adalah sesuatu yang cukup penting ke? Semestinya tuan-tuan, ingat, Islam bukanlah agama tahyul. Dahulu kita pernah menekankan tentang beberapa ayat daripada Al-Quran, yang mana seringkali ditekankan kepada kita untuk menggunakan akal. Seringkali dibicarakan tentang mereka yang tidak memahami. Banyak ayat dalam Al-Quran Allah berbicara tentang kefahaman, menunjukkan berfikir itu adalah sesuatu yang cukup penting di dalam agama. Tuan-tuan ingat, siapa sahaja yang berbicara semestinya kita menilai. Kita dengar, kita berfikir. Jangan terus kita menerima bicaranya dengan bulat-bulat. Takkan tak percaya kot, tengoklah dia tu siapa. Tengoklah siapa yang cerita tu, kita terima bulat-bulat tuan-tuan. Jangan, kita mesti berfikir terlebih dahulu. Mungkin saya ingin menukilkan beberapa contoh tuan-tuan. Bukan saya ingin berkata kepada mana-mana pihak ini sebagai cara dan juga penekanan kita untuk kita sama-sama berfikir tuan-tuan. Cerita betul tuan-tuan. Mungkin tuan-tuan juga pernah melihat satu video klip tuan-tuan. Di TikTok pun ada, di Facebook pun ada. Cerita tentang seorang lelaki tuan-tuan. Seorang lelaki, dia boleh kita katakan dia adalah seorang pendakwah. Saya tidak sudi untuk menamakan si fulan tersebut, hanya sebagai pengaktibaran cerita sahaja. Ceritanya tuan-tuan, seorang perempuan bawa anak dia, bawa anak. Jadi dia berjumpalah dengan si fulan tadi tuan-tuan. Lalu dia berkata, Ustaz, kejap nak tanya, ada tak tips untuk menerangkan hati anak? Dia tanya begitu, ada tips tak untuk menerangkan hati anak? Jadi tuan-tuan, apa yang berlaku? Ustaz tadi pun beri tips. Begini akak, akak balik nanti, akak wuduk. Wuduk setiap air basuhan yang pertama daripada anggota wuduk. Kan kita biasa kita wuduk banyak 3 kali, yang rukunnya sekali. Jadi basuhan yang pertama tu tadah. Nak buat apa? Selesai habis wuduk apa semua, air tadahan tadi beri minum kepada anak. Okey tuan-tuan, beri minum kepada anak. Yang mana saya lihat tuan-tuan, tontonan itu puluhan ribu, bukan sikit tuan-tuan. Orang yang tengok tu, yang tengok pengungsian video tersebut tuan-tuan, bukan sikit, ramai. Okey. Jadi dia memberi tips untuk menerangkan hati anak. Beri minum air tadahan daripada basuhan anggota wuduk kepada anak. Okay, tuan-tuan, kita ingin berfikir. Bukan kita nak kata dia buat cerita tahyul ke apa ke, sehingga akhirnya tak. Ini kita tolak tepi dulu tuan-tuan. Cuma kita ingin berfikir. Tuan-tuan, terbukti secara saintifik, bila kita berwuduk tuan-tuan, lebih daripada ribuan bakteria yang gugur daripada muka kita pada basuhan yang pertama. Kemudian tangan kita. Kemudian tuan-tuan, itu belum lagi berbicara tentang kaki, bakteria yang terdapat di kaki kita tuan-tuan, kita basuh. Tuan-tuan, bayangkan air tadi ditadah dan diberi minum kepada anak. Macam mana tuan-tuan? Rasa-rasa betul untuk menerangkan hati dia. Takkan tak percaya, itu kan ustaz. Tuan, takkan kita nak terima? Tak kira dia ustaz ke dia siapa ke, kita kena berfikir dahulu. Bukan kita ingin menyangka buruk, tak. Tetapi Islam menekankan kepada kita tentang fungsi akal. Allah kurniakan kepada kita akal untuk kita berfikir. Jangan terima bulat-bulat, kita fikir dulu apa kesan kita beri dalam air tadi tu, air yang kotor. Air kotor tuan-tuan. Kemudian nak beri minum kepada si anak kita. Bukan anak dia tuan-tuan, anak kita. Jadi kita mesti berfikir, adakah ianya bertepatan ataupun tidak, untuk kita mengusahakan tips yang diberikan oleh si fulan tadi. Contoh yang lain tuan-tuan,
realiti. Maaf saya sebut dalam bab ini tuan-tuan, sebab sepatutnya kita mesti berfikir. Jangan kita terima, tak kira siapa yang bercakap tuan-tuan, tips terutama tips yang pelik-pelik tuan-tuan, kita kena fikir dulu, betul ke ni? Betul ke tuan-tuan? Sebab Islam menekankan kepada kita untuk berfikir. Contoh, dijual dalam masyarakat, mungkin tuan-tuan boleh search Google tuan-tuan, Google ayat 23 juzuk ataupun ayat anak-anak 23 juzuk Al-Quran. Ayat anak-anak 23 juzuk Al-Quran. Betul tuan-tuan, dipasarkan ada ayat anak-anak 23 juzuk Al-Quran. Ayat apa tu tuan-tuan? Tuan-tuan boleh baca tentang pengisahan dan bagaimana berlakunya. Saya ringkaskan cerita tuan-tuan. Ayat anak-anaknya itu dilihat kepada seorang hamba Allah, yang mana anak-anaknya makan Al-Quran dia, mushaf. Jadi diberi gambar dan diberi petunjuk sehingga akhirnya lah tuan-tuan, apa dia buat? Yalah, jadi anak-anak yang memakan Al-Qurannya tadi diambil. Sempat anak-anak makan 23 juzuk, tak sempat 7 lagi tuan-tuan. Jadi anak-anak tadi diambil dan direndam di dalam air. Lalu air itu dipasarkan. Saya cerita ni tuan-tuan sebab ianya berlaku di hadapan mata saya. Realiti tuan-tuan. Tuan-tuan boleh search dan terdapat. Bukan saya buat cerita, tuan-tuan search Google, tuan-tuan akan lihat air anak-anak 23 juzuk Al-Quran. Jadi tuan-tuan, bila kita lihat ada sambutan, ada mereka yang membelinya. Yalah, takkan tak percayakan anak-anak itu makan Al-Quran. Al-Quran tu kan mukjizat. Oh tuan-tuan, dia kaitkan dengan akal. Yalah, Al-Quran tu kan mukjizat. Anak-anak makan mukjizat. Tengok, ada faedah ke tak? Tuan-tuan, maaf, dalam bab ini kita mesti berfikir Al-Quran itu adalah mukjizat. Itu kita setuju. Cuma dikaitkan dengan helaian yang terdapat di situ, ada keajaibannya. Ini lain. Kenapa hanya 23 juzuk Al-Quran saja? Kenapa hanya melalui anak-anak? Kenapa tidak kita yang rendam tuan-tuan? Kita rendam satu mushaf tuan-tuan, kita balik buat sup. Itu lebih mujarab daripada 23 je. Anak-anak itu sempat makan 23. Tuan-tuan, pentingnya kita menggunakan akal. Ini lain. Adakah mukjizat Al-Quran itu terletak pada helaian ataupun terletak pada ayat daripada ayat Al-Quran? Ini juga telah kita kaitkan dahulu tuan-tuan. Mukjizat Al-Quran itu terletak pada ayat daripada ayat-ayat Al-Quran. Setiap ayat Al-Quran adalah mukjizat. Kejap, mukjizat apa tu? Bila rumah terbakar, Al-Quran tak terbakar ke? Tuan-tuan, macam mana? Bila berlaku banjir, Al-Quran tak hanyut ke? Adakah itu mukjizat Al-Quran? Ini kita akan kaitkan nanti tuan-tuan. Semua itu kita akan kaitkan pada bicara kita yang akan datang. Kita kembali semula pada bicara kita, iaitu pentingnya kita menggunakan fungsi akal untuk terus kita meyakini atas kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Al-Jathiyah, kita lihat ayat 3 dan 4 tuan-tuan, juzuk 25 Suratul Jathiyah. Kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala, Inna fis samawati wal ardi la ayatin lil mu'minin wa fi khalqikum wa ma yabuthu min dabbatin ayatun liqaumin yuqinun. Artinya, sesungguhnya pada langit dan bumi terdapat tanda-tanda, yakni kebesaran Allah bagi orang-orang yang beriman, dan pada penciptaan diri kita, dan pada makhluk yang bergerak, yang bernyawa, yang bertebaran, yakni di bumi terdapat tanda-tanda, yakni kebesaran Allah untuk kaum yang meyakini. Okey, kejap. Ayat ketiga Allah sebut, sesungguhnya pada penciptaan langit dan juga bumi, ianya menjadi tanda kebesaran Allah kepada mereka yang beriman. Ciptaan langit dan juga bumi tuan-tuan menjadi tanda kebesaran Allah kepada mereka yang beriman.
Bagaimana ianya menjadi tanda kebesaran Allah, tuan-tuan? Sekiranya kita tidak berfikir tentang penciptaan langit dan juga bumi, betul juga. Maknanya nak kena berfikirlah. Ya. Dan pada diri kalian dan apa yang bertebaran daripada sesuatu yang bergerak, ianya menjadi tanda-tanda bagi mereka yang meyakini. Tuan-tuan, setiap ciptaan Allah ianya menjadi tanda-tanda bagi orang, bagi kaum yang meyakini. Macam mana kita nak yakin, tuan-tuan? Setiap ciptaan Allah Subhanahu wa taala menunjukkan atas kewujudannya. Melainkan dengan kita berfikir. Ya, melainkan dengan kita berfikir. Okey. Sekarang kita ingin berfikir sejenak, tuan-tuan. Kita beriman kepada Allah yang tidak pernah kita lihat. Sebab tadi Allah tekankan kepada kita, iaitu pada penciptaan langit, bumi, kemudian penciptaan manusia, makhluknya, tuan-tuan, menjadi tanda kepada mereka yang meyakini. Bagaimana kita ingin meyakini? Melainkan dengan kita berfikir pada penciptaan di atas. Kejap, macam mana kita ingin menggunakan fungsi akal kita untuk mengaitkan dan untuk terus meyakini atas kewujudan Allah Subhanahu wa taala? Tuan-tuan, begini. Kita ingin cuba dan melihat, tuan-tuan. Kita beriman kepada Allah yang tidak pernah kita lihat. Tuan-tuan, kita beriman kepada Allah yang tidak pernah kita lihat. Bagaimana kita ingin meyakini dan menambahkan keyakinan kita atas kewujudan Allah Subhanahu wa taala? Tuan-tuan, ayat tadi Allah tekankan kepada kita tentang makhluk. Dan kita kaitkan kewujudan makhluk ini dengan Allah Subhanahu wa taala dan tanda kepada mereka yang yakin, yakni atas keimanan dan kewujudan Allah. Okey. Kita beriman kepada Allah yang tidak pernah kita lihat, tuan-tuan. Tak pernah kita tengok. Ya, tak pernah seorang pun di dunia ini melihat Allah. Manakala kita beriman atas kewujudannya, tuan-tuan, melihat kepada mereka yang melihat sesuatu itu hanya dengan logik akal semata. Yang mana mereka melihat, tuan-tuan, bagi mereka sesuatu yang tidak dilihat itu tidak ada. Tuan-tuan, bagi mereka sesuatu yang tidak nampak, tidak dilihat, tidak ada. Seolah-olah, tuan-tuan, kita faham apa yang cuba mereka kemukakan itu memberi maksud kepada kita, yang mana kita tidak melihat Allah. Di sisi mereka, sesuatu yang tidak dilihat itu tidak ada. Dan ianya juga bertepatan dengan logik akal kita, tuan-tuan. Sesuatu yang tidak lihat tidak ada. Manakala kita penganut agama Islam, kita melihat tidak seperti mana apa yang dilihat oleh mereka. Mereka berkata sesuatu yang tidak lihat tidak ada, sesuatu yang ada hanyalah sesuatu yang dilihat. Tetapi bagi kami penganut agama Islam, kami tidak lihat begitu. Macam tu? Bagaimana? Kami melihat penganut agama Islam yang mana bagi kami betul, sesuatu yang tidak lihat itu tidak ada. Tetapi bukan kesemuanya. Bahkan di sana terdapat sesuatu yang tidak pernah dilihat, ianya ada. Beza dengan mereka, tuan-tuan, yang mana mereka mengetengahkan satu kaedah bertepatan dengan akal, sesuatu yang tidak pernah dilihat tak ada. Kami penganut agama Islam melihat sesuatu yang tidak pernah dilihat. Bukan kesemuanya tidak ada, bahkan ada sesuatu yang tidak pernah dilihat, ianya wujud. Ini di sisi kami. Jadi atas dasar itulah kami beriman. Walaupun kami tidak pernah melihat pencipta, kami yakin atas kewujudannya. Tuan-tuan, lalu dibicarakan kepada kita, okey, seolah-olah, tuan-tuan, ungkapan mereka ingin menyatakan bahawasanya apa yang dilihat itu ada, terutamanya Tuhan yang mereka sembah, Tuhan-Tuhan yang mereka sembah, tuan-tuan. Mereka melihat, jadi secara tidak langsung atas kewujudan apa yang dilihat oleh mereka itu menunjukkan adanya. Tetapi kami penganut agama Islam, kami melihat bukan setiap sesuatu yang tidak dilihat itu tidak ada. Bahkan di sana terdapat sesuatu yang tidak pernah dilihat, ianya wujud. Kejap, kami nak tanya, ada contoh?
yang dekat dengan akal kita, yang mana sesuatu yang tidak pernah dilihat kita percaya. Tak kira siapa tuan-tuan, apa jua bangsa, apa jua agama dia pasti akan percaya atas kewujudannya walaupun dia tidak pernah melihat. Okey tuan-tuan, mungkin kita lihat tisu yang berada di tangan saya tuan-tuan, ibu-ibu, tisu yang bergerak. Apakah yang menggerakkan tisu ini? Semestinya mereka akan berkata angin. Angin yang menggerakkan. Okey, jika tadi kalian telah mengetengahkan satu kaedah, satu prinsip akal dengan kata kalian sesuatu yang tidak dilihat ianya tidak ada, sesuatu yang ada itu hanyalah sesuatu yang dilihat. Sekarang sedar tak sedar, ianya bertentangan dengan prinsip yang telah dikemukakan oleh kalian. Tadi kalian kata sesuatu yang tidak lihat tak ada. Sekarang kalian kata yang menggerakkan tisu ini adalah angin. Angin tak ada seorang manusia pernah tengok tuan-tuan. Tak ada seorang pun pernah menyifatkan angin, tak pernah tengok tuan-tuan. Tetapi kita percaya atas kewujudannya. Lah kita lihat sekarang apa yang kita saksikan ianya bertentangan dengan prinsip asal yang dikemukakan oleh kalian. Bukan itu saja, bahkan bila kita lihat alam tuan-tuan, banyak kita lihat diri kita terutamanya tuan-tuan, terdapat sesuatu yang tak pernah kita lihat. Tetapi tuan-tuan, bukan hanya kita sahaja yakin ianya wujud, bahkan sekalian manusia tuan-tuan meyakini atas kewujudannya. Apa lagi contoh yang lain? Kita lihat diri kita tuan-tuan, di sana terdapat ciptaan yang mana Allah Subhanahu Wa Taala mencipta sesuatu yang tidak pernah dilihat dan ianya diyakini atas kewujudannya. Apa tu? Akal. Akal tuan-tuan, akal. Akal adalah sesuatu yang tidak dilihat, manakala ianya dipercayai atas kewujudannya. Tuan-tuan, ibu-ibu, kita cerita kepada siapa tentang akal, mesti dia akan percaya punya. Kawan-kawan kita bukan Islam terutamanya, dia akan percaya tentang akal. Tuan-tuan, mereka tidak pernah melihat akal, manakala kita meyakini atas kewujudan akal. Sehingga ke hari ini tuan-tuan menjadi perselisihan di mana tempat asalnya kepada akal, sama ada di otak ataupun di hati. Kenapa tuan-tuan? Sebab ianya adalah sesuatu yang tidak dilihat. Oh, maknanya kita penganut agama Islam, kita mempunyai prinsip yang mana sesuatu yang tidak pernah dilihat itu bukan menunjukkan ianya tidak ada, ya. Bahkan bukan setiap sesuatu yang tidak pernah dilihat ia tidak ada, menunjukkan di sana ada sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh kita, ianya wujud. Contoh yang lain tuan-tuan, di antara contoh yang turut dipersetujui, bukan hanya penganut agama Islam sahaja tuan-tuan, ianya juga diperakui oleh penganut agama-agama yang lain atas kewujudannya. Apa tu tuan-tuan? Yang ketiga, iaitu ruh. Yang pertama angin, yang kedua akal, yang ketiga adalah ruh. Ruh pun begitu tuan-tuan, adalah sesuatu yang tidak dilihat. Jika tadi mereka berkata sesuatu yang tidak lihat tidak ada, sebaliknya mereka juga mempercayai atas kewujudan ruh yang tidak pernah mereka lihat. Kita berbicara kepada siapa sahaja tuan-tuan, baik daripada apa jua agamanya, tuan-tuan, dia pasti akan mempercayai ruh. Bahkan ini juga melihat kepada beberapa prinsip mereka dikaitkan dengan ruh. Terdapat agama tertentu tuan-tuan, dia meletakkan prinsip ruh, yang mana ruh itu adalah satu makhluk yang mana ianya sentiasa boleh berpindah randah. Dia mati hari ini dan akan baginya kehidupan yang akan datang, cuma jasad yang berbeza. Dalam arti katanya mereka percaya ruh tuan-tuan. Ini sebagai nukilan sahaja, kita tidak seperti mana mereka. Manakala kita mempunyai prinsip akidah kita, mereka juga mempunyai pegangan yang dipegang oleh mereka. Jadi tuan-tuan, sekarang kita dapat melihat sekurang-kurangnya 3 contoh ini. Bukan hanya sahaja kita yang percaya, bahkan tuan-tuan, ia juga turut dipercayai oleh mereka yang bukan beragama Islam atas kewujudannya. Jadi bagi kami, bukan setiap sesuatu yang tidak pernah dilihat tidak ada. Bahkan di sana terdapat
sesuatu yang tidak pernah dilihat ianya wujud. Kita teruskan bicara pengarang. Kemudian, tuan-tuan, kata pengarang berikutnya, ammal ghafilul mu'ridu fatarahu fi raibin wa syak. Adapun seorang yang lalai berpaling, maka kamu melihatnya ia berada di dalam keraguan dan syak. Beza, tuan-tuan. Kita yakin, kita, tuan-tuan, walaupun kita tidak pernah melihat Allah, kita yakin atas kewujudannya, tuan-tuan. Berbeza dengan golongan yang syak, ragu. Ialah dia menggunakan akal yang kita nyatakan tadi, tuan-tuan, akhirnya dia pun ragu atas kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Berbeza. Adapun golongan tadi disebut dengan golongan yang lalai, maka kamu melihatnya dia berada dalam keraguan dan syak wasangka, yakni mengenai keimanannya. Okey. Wala ya'riful yaqin, bahkan mereka tidak mengetahui keyakinan. Dia tak yakin, tuan-tuan, apa yang telah dijanjikan. Hal ini merujuk firman Allah Subhanahu wa taala, terutamanya melihat kepada golongan yang tersasar. Firman Allah Subhanahu wa taala petikan daripada surah As-Sajdah, tuan-tuan, yang sering kali kita baca surah tersebut, petikan daripada juzuk 21. Firman Allah Subhanahu wa taala ayat 12 surah As-Sajdah juzuk 21 muka surat 416. Firman Allah Subhanahu wa taala, walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Artinya, dan yakni alangkah negerinya jika kamu melihat orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Tuhan, yakni mereka berkata, wahai Tuhan kami, kami telah melihat dan mendengar, maka kembalikanlah kami, yakni ke dunia. Nescaya kami akan mengerjakan kebajikan, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang yakin. Tuan-tuan, ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang golongan saat mereka melihat neraka, mereka meminta supaya dikembalikan semula kehidupan dunia sebab mereka dah yakin. Maknanya dulu ketika mana kehidupan dunia mereka tak yakin. Begitu ke? Ya. Sekarang saat melihat neraka mereka yakin atas kewujudannya. Mereka memohon, merintih kepada Allah untuk dikembalikan semula kehidupan mereka di dunia. Kata mereka, sesungguhnya kami telah yakin. Okey. Adapun ungkapan mereka ini, tuan-tuan, merujuk bicara daripada pengarang, iaitu mereka pada kehidupan dunia hari ini mereka tak tahu atas keyakinan. Mereka tidak pernah mengenali apa itu keyakinan atas kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Melainkan kelak saat mereka diperlihatkan tentang neraka, saat itu mereka yakin apa yang mereka saksikan dan mereka memohon supaya dikembalikan semula kepada mereka kehidupan di dunia. Tuan-tuan, ibu-ibu yang dimuliakan, kemudian kita masuk pada sifat yang ke-6, linul qulubi li dzikrillah, lembut hati untuk mengingati Allah. Di antara sifat mereka yang beriman, iaitu hatinya menjadi lembut, tuan-tuan, apabila ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai selingan kita sebelum kita berpisah malam ini, tuan-tuan. Orang yang lembut hatinya, tuan-tuan, pemilik hati orang beriman, dia akan lembut hatinya apabila ingat kepada Allah. Contoh, kita tengah marah, tuan-tuan. Kita tengah marah, orang rumah kita kata kepada kita, yalah, ada nak berlaku pelanggaran, tuan-tuan, jadi kita pun marah dalam kenderaan. Orang rumah kita kata, abang, selawat kepada Nabi, abang, ingat Allah. Dia pesan kepada kita, tuan-tuan. Dia sebelah kita, kita yang mandu, tuan-tuan. Dia ingat kita, dia tengok kita dalam keadaan marah, tuan-tuan. Dia ingatkan kita, abang, ingat Allah. Abang, sebut Alhamdulillah, kita lah tak berlaku pelanggaran pun. Abang, sebut Alhamdulillah, sebut Subhanallah. Dia ingatkan kita tentang Allah, tuan-tuan. Kita lihat apa reaksi kita ketika itu. Tengok, tuan-tuan, lembut hati kita, astagfirullah,
Alhamdulillah, subhanallah, kita boleh follow tuan-tuan apa yang dikatakan oleh dia, menunjukkan hati kita lembut. Tetapi tuan-tuan, sebaliknya, apa yang awak tahu, senyap je lah, kita marah dia pula tuan-tuan. Maknanya hati kita ada masalah. Ya tuan-tuan, hati kita keras, ada masalah. Hati saya keras, ada masalah. Sekiranya dia memperingatkan kita untuk ingat kepada Allah tuan-tuan, tiba-tiba kita melenting, tuan-tuan, hati kita ada masalah. Adapun poin itu kita akan sambung bicara kita pada pertemuan akan datang, mengakhiri bicara kita malam ini. Di sini terdapat beberapa faedah yang dapat kita simpulkan hasil daripada awal bicara kita, iaitu yang pertama, pemilik hati orang beriman, ianya dapat dinilai melalui tindakan-tindakan mereka, melalui praktikal. Walaupun iman itu adalah soal dalaman, manakala ianya boleh dinilai melalui praktikal kita. Faedah kedua yang dapat kita ambil hasil daripada bicara kita, iaitu Islam seringkali menekankan umatnya untuk mengetengahkan prinsip akal dan sentiasa untuk berfikir supaya kita tidak mudah untuk dimanipulasi. Tak kira siapa tuan-tuan, tak kira siapa yang bercakap grup A ke, grup B ke, grup C ke tuan-tuan, kita mesti menggunakan fungsi akal. Kita tenangkan diri, kita lihat apa yang dia kata, kemudian kita berfikir, kita lihat keadaan, apa yang dia kata ada bersesuaian ke tak dengan tindakannya, kita lihat, kita berfikir. Ini juga di antara penekanan yang terdapat di dalam agama untuk kita sentiasa menggunakan fungsi akal. Faedah ketiga yang dapat kita ambil hasil daripada bicara kita, iaitu semestinya kita ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, kita manusia, ada kalanya kita tersasar, betul, kita tidak nafikan tuan-tuan. Manakala saat itu kita ingat apa yang kita sedang lakukan itu bertentangan dengan agama. Yang pertama tuan-tuan, ingat kepada Allah, istighfar, astaghfirullah. Yang kedua, kita bayangkan dosa kesan daripada apa yang kita lakukan. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni dan merahmati kita bersama, dan semoga kita dikurniakan keimanan sehingga akhir usia kita dan kematian kita dalam agama Islam. Wallahu taala alam. Saya mohon dengan kemaafan sekiranya rungkai kata saya mana-mana pihak atau bicara saya itu peribadi tuan-tuan, ibu-ibu, saya memohon dengan kemaafan atas keterlanjuran budi bicara. Wallahu taala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.